ada satu penjual, sebab tuan-tuan ni kita bisnes ya, ada satu penjual kereta terpakai, penjual kereta baru dekat Detroit, Amerika Syarikat, namanya Joe Girard. Joe Girard ini bukan penjual kereta biasa, dia dapat anugerah Guinness World Record sebagai World Greatest Salesman tahun 66 sampai 77. Bayangkan dalam dunia ada rekod salesman terbaik dunia. Tuan-tuan kalau nak banyak buat apa tu, nak jumpa dengan pelanggan apa, baca kisah Joe Girard. Dia sekarang jadi penceramah motivasi. Boleh jemput jugalah untuk isi slot. Macam mana dia jadi berjaya. Dia punya rekod memang tahap gila Cadbury lah tuan-tuan. Memang tahap gila betul lah. Halal dah tak? Silap betul. Memang tahap gila betul lah ya. Bayangkan purata sehari dia boleh jual sehari 6 kereta baru. Sehari. Bukan goreng pisang cheese, kereta. Kalau goreng pisang cheese itu tak pelik. Jual kereta baru 6 butir sehari. Paling banyak dalam sebulan dia boleh jual 174 buah kereta. Paling banyak dalam setahun dia boleh jual 1425 kereta. Dan masa dia bersara 1 Januari 1978, dia dah jual total 13,001 buah unit kereta. Kereta brand new, bukan used car. Bila orang tanya kepadanya, awak ini memang terror betul jual kereta macam jual goreng pisang. What is the because? Itu soalan saya lah. What is the because? Kata Joe Girard ini mudah. If opportunity doesn't knock, build a door. Falsafah kan? Kalau peluang tak datang, buat pintu. Sebab dia akan ketuk pintu kita. Oh, ini orang-orang berjaya dalam dunia. Orang biasa saja. Itu yang kedua. Yang ketiga kita ringkas lah. Yang ketiga, never underestimate. Estimate itu bahasa kampung saya. Estimate. Never underestimate your potential. Kita macam awal tadi lah kita cerita, kita rasa kita tak mampu lakukan. Oh, insya-Allah Tuhan bersama kita. Ada satu cerita ni, kita belajar dengan tempayan pula ya. Ada 2 tempayan. Satu tempayan sempurna, satu tempayan retak. Tiap-tiap hari tuan dia bawa dari sungai ke rumah, pikul air. Ngek bawa sampai ke rumah. Apabila tempayan yang sempurna ni bawa air, sudah pasti kuantitinya cukup. Sebab dia sempurna. Tapi tempayan yang retak, kerana retak, banyak air yang ceceh tengah jalan. Sampai di rumah tinggal suku je. Hari-hari begitu. Satu hari berlaku dialog antara tempayan yang sempurna dengan tempayan retak. Tempayan sempurna kutuk. Yan, dia panggil Yan lah, tempayan kan. Yan, mu letak jawatannya jadi tempayan, mu jadi pasu bunga lagi bagus. Mu tengok air, ceceh-ceceh mu bawa pada sungai. Mu berhentilah tengok bagi orang muda. Mu nak pencen Allah, tengok bagi orang muda lah buat kerja. Tempayan yang sempurna ni cakap. Tempayan retak sedih, kecil hati. Orang tua kecil hati. Akhirnya mengadu ke ayah dia, mengadu ke tuan dia. Bah, saya nak letak jawatan jadi tempayan pikul air, saya nak duduk rumah jadi pasu bunga je. Ngapa ya nak letak jawatan? Okey kan? Gini tuan, saya rasa tak berfungsi dah, saya dah tua, retak banyak, air tak cukup semua bawa balik. Jangan begitu ya. Gini, awak perasan tak on the way balik, banyak bunga-bunga tepi jalan yang saya petik bawa balik letak di rumah. Perasan atau tidak? Oh, perasan tuan. Awak tahu siapa tanam? Siapa tanam tuan? Saya tanam. Awak tahu siapa siram? Tak tahu tuan. Awak lah yang siram. Sepanjang perjalanan, kerana awak ni keluar semua menitik-nitik banyak, awak lah yang menyiram pokok-pokok ni. Pada awak berikan keindahan kepada saya. Itu juga sumbangan awak, wahai Yan. Panggil Yan. Kalau nak cerita banyak tuan-tuan. Cerita KFC nak KFC. Ada KFC, sebab McDonald ramai tak makan, saya cerita KFC je lah. Colonel Harlan D. Sanders, yang muka putih, janggut putih tu bukan? Yang kita selalu pergi tu. Colonel Harlan D. Sanders, dia mulakan KFC masa umur dia 66 tahun. 66, umur pencet. Umur 66 dia mulakan. Tahun 1956, dia jual ayamnya, dia ambil komisen 4 sen untuk seketul ayam yang dia jual dekat restoran orang lain. Tapi kerana dia usaha, kini KFC ada hampir 10,000 KFC di seluruh dunia. Ada 200,000 pekerja, jumlah tahunannya melebihi daripada 8.2 bilion USD tiap-tiap tahun. Marilah hadirin hadirat sekalian, kita berikhtiarlah, tanamkan dalam hati keyakinan bahawa apa juga masalah yang kita hadapi, kita boleh buat yang terbaik seperti yang telah kita ikrarkan. Saya ingin tinggalkan tuan-tuan dengan satu cerita.
Ada satu orang pemuda yang menghadapi masalah tidak confident dalam kehidupan. Selalu kecewa, selalu frust, jumpa dengan satu orang pendeta. Dia pun mengadu, "Tuan Guru, saya ni banyak masalah." "Apa masalah kau?" Dia pun cerita. Tok Guru tu senyum saja. Gini, mau pergi kat dapur, mau ambil kopi segenggam. Dia pun pergilah ambil kopi segenggam. Bawa air secawan. Bila dah bawa, okey, sekarang mu curahkan dalam cawan. Dia pun curah. Bubuh air kacau. Minum sekarang. Dia fikir, ni nak ngobat kan maknya. Dia pun try lah. Oh, pahit Tok Guru. Habiskan. Dok leh pahit. Tok Guru sengih. Mau ambil segenggam kopi lagi. Dia pun pergi ambil kat dapur, bawa pergi perigi di depan. Campakkan dalam perigi sekarang, campak. Kucau, ambil air sekelah. Minum sekarang, guguk, habis sekelah. Tok Guru ketawa. Apa Tok Guru, apa pelajarannya? Begini, betapa besar pun masalah kita, ia hanyalah sekadar seperti segenggam kopi saja. Yang membezakan kau menghadapi masalah itu adalah besar mana bekas kamu gunakan. Kalau bekas kamu sekadar cawan kecil, dimasukkan segenggam kopi, memang pahit lah. Tapi bila bekas tu besar, kamu masukkan, kamu tak akan rasa apa-apa. Samalah kita menghadapi masalah. Masalah itu jangan kita perkecilkan. Masalah memang besar. Tapi yang paling utama, jangan kecilkan hati, besarkan gelas-gelas hati kita. Besarkan gelas hati kita. Nanti masalah masuk, dia jadi air juga yang boleh kita minum. Kan zaman kita budak dulu ada satu rancangan televisyen namanya Ultraman. Bagus Ultraman itu. Ultraman ni ceritanya Ayata, zaman saya dulu Ayata become Ultraman. Dia ada pattern dia bukan. Dia ada go macam-macam lah. Saya kenal Ayata je. Ayata dia nak lawan dengan raksasa tu bapak nala punya besar, dia tak boleh lawan. Tembok cucu tak benar. Tapi apa dia buat? Dia transform diri dia. Dia bawa baton, Ayata become Ultraman. Akhirnya dia lebih besar atau sama besar dengan raksasa atau masalah dia tadi. Dia pun berlawan lah. Ya. Akhirnya dia fire. Dan dia menang. Saya kira cerita tu semua tuan-tuan tahu. Tapi apa pelajaran untuk kita? Kalau kita menghadapi dengan masalah, jangan perkecilkan raksasa itu. Besarkan diri kita. Barulah kita boleh selesaikan masalah. Kita masuk bilik air, kalau jumpa katak, melompat lah, takut. Tapi kalau tengah padang bola ada katak, kita sengih je sebab padang besar. Justru besarkanlah jiwa. Jangan besar kepala, besar jiwa. Orang memperkecilkan masalah, dia tak akan berjaya. Tapi orang yang membesarkan diri dia, insya-Allah dia akan berjaya. Selamat menjadi Ultraman kepada seluruh warga Bank Rakyat. Manusia giat, bekerja kuat, tidak peduli ringan dan berat, bekerja keras tak kenal penat, hati kukuh, fikiran bulat, memikul tugas, ianya taat. Jika ingin jadi pokok tinggi, bersedialah ditiup oleh angin. Kalau tak mau ditiup oleh angin, silakan jadi rumput. Rumput tidak ditiup angin, tapi hidup dipijak orang. Selamat memfire. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.